Menjelang musim pilihan raya, kumpulan-kumpulan manusia bergelar ahli politik mula keluar daripada hibernasi, kembali menonjolkan diri kepada masyarakat. Sampaikan sudah biasa kita berdepan situasi di mana semakin dekat pilihan raya, tiba-tiba jalan bertarcantik, projek-projek yang dulunya semput bertukar pantas, jambatan roboh diganti kuku. Usaha pembangunan fizikal dan sosial diumumkan dengan visi-visi gah dicanang bakal mengubah sebuah pekan jadi kota metropolitan. Namun kita sebagai rakyat Malaysia juga semakin bijak untuk meneliti perangai ahli politik yang jelas sukar untuk mereka berubah. Ramai kekal dengan strategi sama. Bagi mereka itulah yang berjaya. Dalam video ini kita akan bercerita berkenaan dengan 5 cara kempen politik yang memuakkan rakyat. Nomor 1. Ceramah denda kebodohan lawan. Kalau kita fikir, adakah pernah mana-mana penyelidik mengkaji keberkesanan ceramah politik sebegini dalam era teknomaklumat menguasai cara orang ramai mendapat berita? Sebab kadang-kadang apa yang disampaikan dalam ceramah hanyalah kisah yang diputar-putar beberapa tahun kebelakangan ini. Jika dibandingkan dengan informasi politik segar yang saban hari berputar dan berlegar di internet, kita melihat ceramah politik ni hanyalah sebagai medan di mana seorang ahli politik membodoh dan merendahkan lawannya. Isi ceramah lebih kepada pendedaan tentang aspek negatif lawan tanpa benar-benar menceritakan perihal wawasan sendiri. Pendedahan yang dibuat juga hanyalah bersifat lisan tanpa bukti, hanya untuk menimbulkan rasa was-was atau buruk sangka kita kepada lawan mereka. Pernah dengar satu ayat, Big Brain discuss about ideas, not people. Nomor 2, berlakon mesra rakyat. Sebulan 2 sebelum pilihan raya, muncullah kumpulan ahli politik yang mau menonjolkan imej mereka yang mesra kepada orang kebanyakan. Waktu inilah lakonan pop-ups rancak berjalan. Dapatlah kita lihat pemimpin cuba menyusun batu bata, menyapu sampah, pergi ke bengkel-bengkel membaiki motor, dan banyak lagi. Makan nasi bungkus atau buat apa saja perbuatan yang hakikatnya tak ada apa-apa yang istimewa pun. Kerana itulah rutin biasa kita. Tidak tahulah juga anda bagaimana. Setiap kali seorang ahli politik selesai melakukan perbuatan supra biasa, hadirin di belakang akan bertepuk tangan meraihkan aksi itu seolah-olah sesuatu yang besar dan hebat benar pencapaiannya. Ya, selama ini ahli politik tidak tahu menyapu sampah kah? Jika seorang ahli politik diberikan tepukan gemuruh kerana mampu menyapu sampah, di tahap mana sebenarnya kemampuan mereka? Nomor 3, menunggang agama. Dalam aspek menunggang agama di negara kita, ahli politik beragama Islam yang menggunakan elemen-elemen Islam untuk membantu menaikkan profil mereka. Ketika inilah pasukan media ahli politik terlibat mula memuat naik bos mereka mengimamkan solat atau membaca doa. Ada juga yang digambarkan mengetuai bacaan surah Yasin. Habis tu yang tok imam masjid hari-hari baca doa dan makmum dan imamkan solat jemaah, sekeping gambar imam pun tak pernah lah dipetikkan. Nomor 4, propaganda semua bakal percuma. Kita ingatkan di tahun 2022 ni propaganda mau mempercumakan sesuatu sudah terkubur. Bagaimanapun jelaslah kan masih ada pihak yang kekal berkempen dengan mesej yang tidak realistik sebegini. Yang mana mereka menawarkan tol percuma, pinjaman pendidikan langsai dan sebagainya, yang dijadikan gula-gula untuk mengambil hati pengundi yang ada. Apa kau tak undi? Nak undi kat mana? Tidak salah sebenarnya untuk menawarkan semua ini. Namun sebagai pemimpin yang baik, kita haruslah turut menceritakan kemungkinan yang boleh berlaku. Baik buruk tindakan tawaran itu sekiranya benar-benar dilaksanakan. Sekiranya kita berjanji sesuatu yang tanpa benar-benar memperjelaskan apakah langkah yang diambil serta menyenaraikan impaknya kepada orang ramai, adalah satu tindakan yang tidak bertanggung jawab yang sepatutnya sudah lupus dari amalan politik kita. Pada pandangan kita sendiri sebagai rakyat Malaysia, sudah lebih matanglah untuk membincangkan setiap aspek tawaran yang pasti ada pro dan kontra dia. Ahli politik manalah yang berani melakukan perubahan sebegitu rupa. Kita tidak maulah ada yang berlaku lagi, ada yang menjanjikan tol percuma tapi konsesi tol dipanjangkan. Ada pula yang menjanjikan jembatan dari Labuan ke Sabah tapi sampai sekarang tidak ada. Nomor 5, program bantuan mengejut.
Sudah berapa kali kediaman kita menerima sumbangan dari ahli parlimen dalam bentuk beras, gula, minyak masak, paket, dan susu tin, dan macam-macam lagi lah ketika PRU yang lalu. Bukanlah tidak berterima kasih, tapi kedatangan sumbangan atau derma seperti ini jelas berlaku hanya bila tiba musim pilihan raya saja. Begitu jugalah dengan sesetengah ahli politik yang kreatif berkempen mengadakan program isi minyak motosikal secara percuma untuk golongan belia. Selain itu ada juga ahli politik menyediakan pertukaran minyak hitam percuma untuk motosikal seramai 50 orang yang pertama. Semua itu hanyalah program pemberian percuma yang kreatif muncul ketika PRU menjelma. Persoalannya di sini, apakah respon kita sebagai sebuah masyarakat dengan program yang sebegini? Patutkah kita lihat tindakan sumbangan sebegini seolah-olah menghina kedudukan orang ramai sebagai pengundi, atau lebih baik kita guna pendekatan ambil saja sebab dah ada percuma? Tidak dapat dinafikan program sebegini popular serta mampu menarik minat orang ramai mendekati calon yang bakal bertanding. Tetapi kita sebagai rakyat nampak semua yang dilakukan hanyalah untuk meraih undi. Walau bagaimanapun, jika anda tanya antara janji tol percuma atau hutang pendidikan mansu dengan program pemberian mengejut, lebih baik program mengejut sebegini dilakukan. Kurang-kurangnya apa yang dijanjikan sudah sampai ke tangan orang ramai. Tanpa 1001 alasan bakal diberikan bila janji-janji gah dan realistik tak dapat ditunaikan.